Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dah sambung balik kitab kita ni bahasa Arab. Kita nak bincang sikit tentang ilmu sarah dah. Sarah ni merupakan ilmu adat yang membahaskan perubahan dari satu corak kalimah kata ke kalimah yang lain dengan mengingat ketentuan yang berlaku, ada kaedah dia lah. Dari segi penyesuaiannya, munasabahnya dan persamaannya, kiasnya, yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami kandungan Al-Quran hadis. Matlamat ini apa? Quran hadis lah. Ada kata fardu ain, belajar fardu ain pada lah dah. Sebenarnya bahasa Arab sendiri tu ada tahap-tahap fardu ain dah. Begitu juga ada Al-Quran hadis. Jadi sebenarnya kalau Al-Quran sebelum pada fardu ain tu, aku hadis dulu kan belajar. Cuma ulama kedia-kedia ni yang meringkaskan dah, memudahkan dengan cara meringkaskan kaedah-kaedah tertentu dalam ibadah-ibadah, menyebabkan orang kedia panggil itulah fardu ain. Asalnya fardu ain tu belajar Al-Quran hadis lah benarnya. Oleh sebab itu cara sahabat belajar tu, belajar Quran hadis, lepas tu belajar tafsir daripada Quran hadis tu, barulah tu cara belajar dulu dah. Bukan belajar rukun Islam berapa, rukun iman berapa, rukun semaya berapa. Bukan cara gitu. Cara semaya, cara belajar dulu. Cara dia aku hadis. Cuma ulama kemudian ni untuk mudahkan lagi, dia buat kaedah tu lah. 13 rukun tu pun kalau kira khilaf lagi 13, 15 macam-macam pendapat ulama lah. Kaedah sebenarnya belajar aku hadis, baru belajar baru belajar susunan kefahaman tu dah. Tak apalah tu kaedah dengan cara ngaji. Oleh sebab itu kalau kita tengok cara kitab dulu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu ilmu belaka tah. Itu je belajar ilmu tafsir pun situ, ilmu sirah pun situ. Semua sekarang duduk situ belaka dah. Fardu ain tu situ cara belajar dulu gitu. Je belajar hadis, situlah automatik belajar fardu ain dah. Tu cara kaedah ngaji dulu dah. Lepas tu tukar-tukar dari kitab khusus pula ada fardu ain ko gapo lah. Dulu pun tak panggil fardu ain dah, kitab ibadah, kitab gapo gitu juga dah. Tak fiqh dah dah. Lah ni baru panggil fardu ain dah. Seolah-olah tu cedek ke susunan semula dah. Atau kena pahalah kaedah dulu ngajinya aku hadis dulu dah. Atau pelajari bahasa Arab agar tidak salah mengucapkan dan mengertikannya. Tapi matlamat utama nak faham Al-Quran hadis lah. Okey, sebelum kita pergi kita akan bincang lebak sarah ni. Pertama, fasa tentang fi'il amar, hadir, isim fa'il, isim maf'ul dan sirah mubalaghah. Lepas ni kita akan bincang dah. Yang kedua, kita akan bincang fasa tentang kaedah fi'il madhi, bina ma'lum dan majhul, fi'il amr dan hamzah. Lepas ni kita bincang dah. Yang ketiga, masdar dan lafaz-lafaz yang keluar daripadanya. Yang keempatnya kita akan bincang fi'il sulasi mazid. Yang kelimanya kita akan bincang fi'il ruba'i mujarrad dan mulhaq bih. Dan yang keenamnya kita akan bincang fi'il sulasi mujarrad. Lepas ni kita akan bincang dah sosok. Memula kita akan bincang fasa tentang fi'il amr hadir. Isim fa'il, isim maf'ul dan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Adapun cara bada'ahu uhdhif yaku amru hadun wa hamza in sukina talin sayyir. Adapun caranya membawa fi'il amr ni hadir, fi'il amr hadir, amru hadir, iaitu membuang dulu huruf mudhara'ahnya. Uhdhif yakuda, buang huruf mudhara'ahnya. Dan kalau harakah huruf yang terletak setelah huruf mudhara'ah itu sukun, wa hamzah in sukina dah. Jika huruf yang terletak setelah huruf mudhara'ah itu sukun, hendaklah ditambahkan hamzah di awalnya. Contohnya dah. Contohnya yang suruh ni fi'il nak buat fi'il amr dah, fi'il amr hadir. Fi'il amr hadir. Jadi pertama contohnya yang suruh dah. Dia tolong dah. Yang suruh dulu. Jadi kita buat ya tu, huruf mudhara'ah tu ya tu kita buat. Kita ganti dengan alif dia. Hamzah di awalnya. Jadi unsur. Yang suruh jadi unsur. Tolonglah kamu dah. Fi'il amr dah suruh, kata suruh. Fi'il amr dah suruh dah. Tolonglah kamu dah. Yang suruh fi'il mudhari', dia menolong dah. Dia sedang menolong ke atau menolong ke. Yang suruh dah. Unsur tolonglah kamu dah. Unsur tolonglah kamu. Contoh lagi yang lain, yadribu dah. Yadribu. Dia kena tengok fi'il mudhari' dulu baru boleh buat fi'il amr. Nak buat fi'il amr kena tengok fi'il mudhari' dulu dah. Contohnya yadribu dah. Yadribu ni dia
memukul, dia sedang memukul dah, atau akan memukul dah. Jadi kita tukar pada fi'il amar dia idrib. Idrib. Contoh lagi ya'lamu, fi'il mudhari' ya'lamu dah. Dia telah tahu, dia sedang tahu, dia akan tahu dah. Kita tukar pada fi'il amar dia i'lam dah. Ya'lamu jadi i'lam dah. Dan matilah sukun hujungnya dah. Yang suruh yadribu ya'lamu dah. Dia kena mati alif ukur dia. Okey. Au abqi an muharraman kan apa nama? Muharrakan kan muharrakan thumma san multizim bina'ahu misla mudhari' juzim. Apabila huruf yang jatuh setelah huruf mudhara'ah tersebut berupa huruf yang berharakat, ada huruf contoh tadi yang suruh mati nun yadribu dhat mati dah, ya'lamu ain mati dah. Kalau ni ada harakah dah, ada huruf, maka mestilah ditetapkan seperti semula. Dan tidak usah mendatangkan hamzah wasal, tak payah berbuh hamzah wasal dah. Contohnya yaqi dah. Jadi bukan macam yaf'al yadribu ya'lamu dah ada ain apa huruf yang lepas ya tu mati dah. Yaqi dah. Jadi dia ada qah, ada baris dah. Jadi kita buai ya, tak sebab buah alif tak sebab hamzah, tak payah iki ke apa dak dah. Yaqi tu jadi buai ya belakang buai, ya depan buai, jadi ya qi saja dia. Tu fi'il amar dia. Contoh lagi yudahrija dia. Jadi huruf lepas ya yudahrija da tu ada baris. Jadi apabila nak jadi fi'il amarnya dahrij, yudahrija dia dahrij, tak sebab hamzah depan. Dahrij gitu. Jadi kemudian fi'il amar hadir tersebut dimabnikan menurut alamat fi'il mudhari' ketika jazam. Jadi fi'il amar hadir itu kita nak mabninya menurut alamat fi'il mudhari' ketika jazam, yakni jika alamat jazam mudhari'nya sukun, maka fi'il amar haruslah dimabnikan sukunnya. Contohnya dah. Ada idrib. Jadi dia jazam, jadi dia kena sukun lah. Jadi belakang tu kena sukun dah. Contoh unsur iftah idrib. Jadi ba belakang tu lah. Idrib iftah belakang tu. Yaftahu iftah. Yang suruh unsur yadribu idrib. Dia kena mati ba pada belakang huruf akhir sekali. Jika alamat jazam mudhari'nya buang huruf illat, maka fi'il amar mestilah dimabnikan membuang huruf illat. Ada kaedah cara kita nak mabni, nak sukun dia, kena buang huruf illat dia. Buang huruf belakang sekali yang penyakit, ada huruf penyakit itu alif waw dia kena buang dah. Contohnya ya ghzu ke apa ni. Jadi asalnya ghzu lah, tapi kita buang huruf illat dia, nak tanda mati dia, ganti kepada tanda mati dia, buang huruf waw tu belakang tu. Asalnya ya ghzu, jadi urzu, jadi buai waw dah, waw dia. Asalnya urzu tu buai waw tu sebab nak suruh jadi jazam dah. Jazam. Lepas tu yarmi, asalnya irmi kita buai ya tu irmi gitu dah, buai ya dah. Sebab tanda jazamnya dengan buah huruf illah, huruf waw ya belakang dah, alif gapo dah. Ka fa'ilin ji bismi fa'ilin kama yuja'u min 'alamin aw min 'azama. Okey, buatlah isim fa'il seperti halnya wazan fa'ilun. Sebagaimana lafaz alima dah. Jadi alimun dah. Ni untuk jadi isim fa'il pula dah. Ni tadi isim fi'il amar, isim fi'il amar ni kita nak jadi isim fa'il dah. Isim fa'il cara dia kita berbuah alif dah. Berbuah alif tengah tu jadi wazan dipanggil fa'ilun. Berbuah alif tengah. Jadi alima jadi alimun. Orang alim dah. Azama jadi azimun dah. Wazan fa'ilun dah. Azama jadi azimun. Orang berazam dah.
wa madiin bidammi ainil istaqarrahu ka dhahmin aw zarifin illa ma nazar. Jika fi'il madinya fi'il sulasi, nah, tersebut dibaca dhammah ain. Dhammah ain itu baca apa? Dhammah ni. Ya fa'ala tu ain tu baca dhammah. Dalam fi'il ni baca dhammah, baca bagi depan untuk ain tu fa'ala tu fa'ula dah. Yakni wazan fa'ula lah. Jadi bentuk dia wazan fa'ula, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'lun atau fa'ilun. Jadi pembuat dia jadi bukan fa'ilun lah, dia jadi fa'lun ataupun fa'ilun. Kalau fi'il sulasi dia wazan fa'ula dah. Contoh kita contoh. Dhahma dah. Dhahma fi'il madhi dia dhahma, jadi fa'il dia pembuatnya jadi dhahmun. Dhahmun. Ataupun dia kata sana ke apa? Dhahimun, dhahmun lah biasa dhahmun. Ataupun zarufa ada, zarufa ada. Jadi fi'il fa'il ni pembuatnya fi'il madhi zarufa. Jadi fa'il ni pembuatnya dia zarifun, zarifun. Sebabnya ru tu zarufa tu fa'ula, wazan fa'ula dia. Tengah dia ain tu dibagi dom ke depan. Su'ba ada, su'ba ada. Jadi fi'il madhi dia su'ba, jadi fa'il dia su'bun, su'bun. Seterusnya kita pergi pula pada jin, dan juga ada yang tidak ikut wazan tersebut, yakni apa, fa'lun ataupun fa'ilun tetapi itu hanya sedikit. Ada juga hadis ni wazan fa'ula ni kita guna fa'lun atau fa'ilun untuk jadi fa'il pembuat dia, tapi dia guna kaedah lain. Contohnya tahura. Tahura tidak jadi tahrun ataupun tahirun, tapi jadi tahirun juga macam fa'ilun juga. Atau na'uma, na'uma dah. Jadi bukan jadi na'mu ataupun na'im, menjadi na'im dah. Ini jaga-jagalah ya tak. Contohnya syaja'ah dia. Fi'il madhi syaja'ah jadi biasanya jadi syaja'un ke syaji'un, tidak jadi syuja'un, syuja'un. Jadi fa'il dia syuja'un. Orang berani jadi syuja'un. Okey, habis itu. Wa in bi kasrin laziman ja'a kal fi'li wal af'ali al fa'lini wahfaz ma nuqil. Apabila fi'il madhinya dibaca kasrah ain fi'ilnya, yakni ikut wazan fa'ilan. Tak ada fa'ilan, kita nak baca fa'ilah pula. Yang terdiri dari fi'il lazim, yakni hanya memerlukan fa'il saja. Fi'il lazim ni ada fi'il muta'addi, yang ada fi'il fa'il maf'ulun bih. Ada fi'il pembuat, fa'il pembuat, maf'ulun bih yang kena buat dah. Ini fi'il muta'addi dah. Kalau fi'il muta'addi ni mesti ada fi'il pembuat, perbuatan, fa'il pembuat, maf'ulun bih yang kena buat. Tu panggil fi'il muta'addi. Kalau ni kita nak bincang fi'il lazim. Lazim ni yang hanya boleh, dia tak perlu pembuat lah. Jalasa Muhammadun. Jadi fi'il fa'il pada Muhammad duduk pada lah. Itu panggil fi'il lazim yang tidak memerlukan, yang hanya memerlukan fa'il saja, tidak memerlukan maf'ul bih. Okey, lepas tu kita nak baca ni fi'il madhi yang kasrah ain ni fa'ilan, wazan fa'ilan ni guna yang terdiri daripada fi'il lazim. Fi'il yang tak perlukan maf'ul bih, maka isim fa'ilnya ikut salah satu wazan dari tiga wazan. Ikut tiga wazan. Fa'il ni jadi fa'ilun pada, fa'alu pada, dan fu'lanu pada. Dah. Contohnya dah. Zamina dah. Zamina fi'il madhi zamina dah. Fa'il jadi fa'il pembuat dia zaminun. Zaminun tu fi'il fa'il lah pembuat dah. Hamira dah. Hamira. Fi'il madhi dia dah. Hamira dah. Fa'il ni pembuat dia ahmaru dah. Pembuatnya ahmaru dah. Fa'ilnya. Dah. Lepas tu atisha dah. Jadi fi'il madhi fa'atisha, fa'il dia orang yang dahaga ke apanya, atsyanu. Dan juga tidak ikut salah satu dari tiga wazan tersebut. Ada juga tak ikut tiga wazan tersebut pun ada. Fa'ilun pun tidak, af'alu pun tidak, af'alun pun tidak, atsyan, fa'lanu pun tidak, atsyanu, fa'lanu pun tidak.
maka hukumnya sama'i saja, yang biasa orang Arab kecek lah. Yang dengar orang Arab kecek. Contohnya salimun, daripada fi'il madhi salima. Jadi ia guna apa? Fa'il dia salimun dah. Okey, jadual ismul fa'il ni wazan madhi bi fathil ain fa'alan. Jadi ada muta'addi, ada lazim dah. Ada juga kasrah al-ain jadi fa'ilan. Jadi fa'ilun nasara nasiruna. Muta'addi lah. Lazim pun gitu, jalasa jalisuna, zahaba zahibun. Susah dah. Lepas tu untuk fa'ila ada kesimpulannya. Untuk fa'ila pula muta'addi ada lazim. Muta'addi alima alimun, zamina zaminun. Lepas tu hamira ahmaru. Lepas tu salima salimun. Habis itu untuk fa'ila. Lepas tu wazan madhi ni apa ni? Fa'ila dah. Fa'ila sa fa'ula sana. Ada juga lagi fa'ila ni, ada lagi fa'lanu dah. Contohnya atisya dia atisyanu dah. Jadi fa'il dia atisyanu ni, pembuat dia. Lepas tu selaginya lazim dah. Lazim dia dah. Fa'ula lazim dah. Fu'lun apa ni? Wazan fu'lun pun ada. Dohma dohmun ada dah. Fa'luna dohuma dohmun ada dah. Ataupun wazan fa'ilun ada dah. Zarufa zarifun ada dah. Ataupun fa'ilun khatuba jadi khatibun. Fa'ilun ada juga. Fi'il lazim untuk fa'alun ada dah. Wadu'a ada. Jadi fa'alun wada'u ada juga dah. Fu'lun ada juga dah. Amura jadi umrun. Ghamura jadi ghumrun. Ada juga fa'ilun khasiruna khasinun. Ini contoh-contoh nak jadi fa'il pembuat dia. Nak tahu ayat ni kena pandang gini baru kita tahu, boleh baca, boleh terjemah molek dia. Biwazni maf'ulin kadzaqi fa'ilun. Ja'a ismu maf'ulin kadza qatilun. Wazan isim majhul dan fi'il sulasi mujarrad itu ada dua, iaitu fa'ilun maf'ulun. Ini isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad. Wazan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad ada dua. Ni cerita maf'ul yang kena buat. Tadi kita bincang fa'il pembuat ni. Ni yang kena buat pula. Ada yang berbentuk fa'ilun, ada maf'ulun. Maf'ulun dan maf'ilun. Contohnya madrubun. Asaya daraba yadrib. Madrubun maf'ulun. Hak kena buat, kena pukul dah. Qatilun yang kena bunuh ni. Jadi ada dua contohnya, fa'ilun dan maf'ulun, untuk menatakan kena buat maf'ulun. Di kasratin fa'alu au fa'ulu fa'ilan au mif'alun au fa'ilun. Lafaz-lafaz bahasa-bahasa yang digunakan erti mubalaghah, yakni erti banyak dan berlebih-lebihan. Itu ada 5. Itu fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, fa'ilun. Ni bahasa-bahasa yang kita kira mubalaghah, lebih-lebih ataupun banyak dah. Nak ayat banyak dah. Ada fa'ilun guna, ada mif'alun guna, fa'ilun pun ada, maf'ulun pun ada, fa'ilun pun ada. Contohnya fa'alun, fattahun, wahhabun. Maksudnya banyak ni lah. Buka-buka banyak dah. Contohnya fa'ulun, syakurun, raufun, sangat-sangat bersyukur dah. Banyaklah syukur, raufun, sangat-sangat pengasih ke apa dah. Fa'ilun hazirun, ada juga berhati-hati, sangat berhati-hati, hazirun. Lepas tu misqamun atau mif'alun, wazan mif'alun dan midra'un dengan misqamun. Dah. So lagi wazan fa'ilun, sadiqun, sangat membenarkan ke apa dah. Alimun, sangat alim gitulah. Alimun, sangat alim dah. Gitulah kita bincang dulu bab hari ni nya. Dalam bab ia ada
ya ada nekara dah. Kita baca bab pertama dulu dah dalam surah ni. Yang pertama iaitu fi'il amal, hadir, isim fa'il, isim maf'ul dan sirah mubalaghah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.